Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid 4 Al-Jazari, 5 Al-Jazari dan 6 Al-Farabi yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar anak murid? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga-keluarga yang tersayang. Okey, untuk kelas PDPR pagi ini 15 Julai 2021, PDPR Sains pada pagi ini kita akan teruskan lagi ke topik ataupun ke tajuk KPS pemboleh ubah seterusnya, iaitu tentang pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Tapi sebelum tu kita ulang kaji sikit lah ya. Ulang kaji sikit apa yang kita ulang kaji minggu lepas, iaitu mengenai pemboleh ubah manipulasi. Okey, dalam skrin yang minggu lepas ni cikgu dah terangkan dah. Dalam pemboleh ubah ni ada 3 adik-beradik, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalakan. Jadi cikgu dah andaikan dia macam 3 beradik lah. Yang pemboleh ubah dimanipulasi ni Abang Long, yang pemboleh bergerak balas ni Abang Ngah dia, dan yang dimalakan ni, pemboleh ubah dimalakar ni, PMR dia ni adik kecil dia. Sebab apa? Nanti cikgu terangkan kenapa cikgu wujudkan macam andaian 3 beradik. Tak kisahlah awak nak katakan ya Abang Long ke, Kak Long ke, siapa-siapa yang cikgu nak bagi senang faham, tak masalah. Okey. Untuk pemboleh ubah dimanipulasi kita dah bincang dah minggu lepas. Apa dia yang dikatakan pemboleh ubah manipulasi ialah pemboleh ubah sesuatu yang diubah, yang pemboleh ubah dimanipulasi ialah sesuatu yang berbeza, PM adalah sesuatu yang tidak sama. Okey, itu pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi cikgu tak mahu terangkanlah untuk tajuk minggu lepas. Jadi kita teruskan untuk minggu ni, kita pergi terus ke pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, anak-anak. Okey. Inilah pemboleh ubah bergerak balas ataupun PB. Tapi cikgu lebih senang, cikgu lebih selesa guna PG lah. Pemboleh ubah bergerak balas PG. Okey. PB pun tak ada masalah, tapi sepanjang cikgu duk bagi penerangan tentang pemboleh ubah bergerak balas ni, cikgu suka pakai PG. Okey. Apa dia pemboleh gerak balas ni? Ataupun Abang Ngah ni? Okay, sebelum tu, apa maksud apa yang cikgu duk cerita ni, Abang Ngah, Abang Long, adik-adik. Sebab apa? Sebab cikgu nak bagi awak faham. Dalam adik-beradik, tak ada Abang Long, Abang Ngah macam susah nak cari pertolongan. Yang tengah ni susah nak bergantung harap. Tak ada Abang Long, mana Abang Long ni, mana Abang, macam kita lah kan. Abang Long tak ada, macam mana aku nak masak nasi ni contoh. Nak bagi makan kat adik ni, di Malacca ni. Kan? Aku boleh buat di Malacca ni. Jadi, tak ada Abang Long, tak ada Abang Ngah. Jadi, Abang Ngah ni dia penting, dia bergantung harap kepada Abang Long. Jadi, serupa juga dalam sains, kemahiran proses sains, pemboleh ubah bergerak balas atau PG ini mesti bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasi, PM. Tak ada pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas tak akan wujud. Pemboleh ubah bergerak balas tak akan ada. Sebab dia wajib bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasi, okey, ataupun PM. Okey, kita pergi ke pemboleh bergerak balas. Abang Ngah. Sekarang kita masuk ke sains lah. Okey, pemboleh bergerak balas. Apa yang pemboleh bergerak balas ni ialah sesuatu yang diperhatikan. Okey, anak-anak, sesuatu yang kita nak lihat, diperhatikan dalam satu penyiasatan. Sesuatu yang diukur, sesuatu yang disiasat, ataupun sesuatu yang direkod selepas penyiasatan atau hasil daripada sesuatu penyiasatan. Okey. Apa dia ni? Contoh cikgu bagi senang. Contohlah. Contoh kita tanam pokok A dan kita tanam pokok B. Okey. Pokok A ni kita letakkan di luar rumah kita. Kena cahaya matahari lah. Pokok B pun kita tanam, kita letakkan di luar rumah kita lah. Pokok A kita letakkan di luar rumah, kena cahaya matahari. Pokok B pun di luar cahaya matahari. Kemudian kita tanam, kemudian pokok A kita siram setiap hari selama 7 hari. Selama 7 hari. Manakala pokok B kita tak siram. Kita biar dia selama 7 hari, kita tak siram.
Maksudnya kat sini apa pembuluh ubah pembuluh ubah dimanipulasi? Apa yang berbeza? Yang berbeza ya kehadiran air. Pokok A terima kehadiran air setiap hari, pokok B tidak menerima kehadiran cahaya matahari. Kehadiran air. Pokok A menerima kehadiran air selama setiap hari, pokok B tidak menerima kehadiran air selama 7 hari. Kita bagi tempoh, selalunya penyiasatan ni melibatkan tempoh lah. Nak tengok PG dia ni, nak melihat kesan ataupun boleh bergerak balas ni, dia akan beri satu tempoh. Seminggu ke, sebulan ke, tapi selalunya dalam soalan dia akan beri tempoh yang sedikit saja dalam 7 hari. Bergantung pada penyiasatan tersebut. Okey. Jadi apa berlaku selepas seminggu? Pokok A kita siram air, pokok B kita tak terima, kita tak bagi air. Jadi setiap hari kita siram pokok A, apa berlaku? Sudah pasti kehadiran air itu menyebabkan pokok air itu akan memberikan kesuburan, akan menghidupkan pokok itu. Tapi kesian kat pokok B, tak dapat air. Apa berlaku? Pokok B kemungkinan akan layu ataupun lagi teruk mati. Jadi itulah pembuluh ubah gerak balas. Kita nak lihat keadaan pokok selepas seminggu. Okey, itulah pembuluh ubah gerak balas. Dua perkataan, keadaan pokok. Okey, itu contoh pokok. Contoh satu lagi, contohnya magnet. Magnet. Contoh awak dah belajar dulu magnet, contoh magnet ladam dengan magnet magnet ladam kuda dengan magnet U. Contohnya saiz ataupun jenis magnet tu berbeza. Kemudian kita letakkan dua-dua magnet tu, magnet ladam dengan magnet ladam kuda dengan magnet U ni, kita letakkan dalam satu bekas ataupun bekas yang berisi paku. Kemudian kita letak dua-dua paku, kita letak dua-dua magnet tu, kita nak tengok berapakah bilangan paku yang ditarik oleh magnet ladam dan magnet U. Jadi itulah pembuluh ubah gerak balas. Kita nak tengok bilangan magnet yang ditarik oleh bilangan paku yang ditarik oleh magnet ladam dan bilangan paku yang ditarik oleh magnet U. Jadi itulah pembuluh ubah bergerak balas dia, PG dia, bilangan magnet. Okey, itu contoh. Contoh yang ringkas lah. Kemudian seterusnya kita pergi pada contoh. Nak nampak cikgu bagi contoh gambar aja. Okey, contohnya gambar aja ni. Contohnya dia wujud dalam dia wujud dalam 4 keadaan. Satu dalam bentuk gambar rajah yang mempunyai maklumat data. Yang ni kemudian nombor 2 jadual, yang ketiga C graf, yang keempat D ayat. Okey, kita pergi yang pertama dalam bentuk gambar rajah. Okey, dalam ini contohnya gambar rajah ni dalam bekas ni, okey. Dia ada dua bekas X dan Y. Bekas X ada tikus, bekas Y pun ada tikus. Bekas Y ada X ada air, bekas Y ada air. Dalam bekas X, apa yang tak ada berbanding bekas Y? Iaitu kehadiran makanan. Jadi inilah PM dia. PM dia kehadiran makanan. Jadi apa yang nak diperhatikan? Takkan kita, jadi kita nak tengok apa dah, takkan kita nak tengok balang. Takkan kita nak tengok kasar dawai. Kita nak tengok sudah pastinya pembuluh ubah berat balas dia. Apa yang diperhatikan ialah objek dalam setiap pembuluh ubah yang cikgu ajar mesti ada dua perkataan, iaitu objek dia mestilah tikus. Jadi apa yang berlaku? Apa yang kita nak lihat? Apa yang kita nak perhatikan? Iaitu keadaan tikus. Apa berlaku kepada tikus ni? Contohnya dalam bekas X ni, kemungkinan tikus ni akan mati sebab tak dapat makanan. Tikus Y ni akan terus hidup sebab ada makanan dan air. Tikus X ni ada air saja tapi tak ada makanan. Mungkin dia akan lemah, tikus X ni, ataupun dia akan tak bermaya berbanding dengan tikus Y yang bertenaga, yang sihat. Jadi kita nak perhatikan pembuluh bergerak balas dia ialah keadaan tikus. Okey, yang kedua, pokok. Pokok, contoh kedua, pokok P terima cahaya matahari, pokok Q tak terima cahaya matahari. Ini jadi apa dia yang berbeza?
kehadiran cahaya matahari. Okey. Jadi apa yang kita nak perhatikan, PG dia, dua perkataan juga. Apa dia? Objek dia sudah pastilah pokok. Sebab tak gambar dia kan. Takkan kita nak kotak sebab pokok P ada tapi tak kotak. Kita mesti nak tengok pokok. Jadi apa yang berlaku? Kita nak tengok keadaan pokok. Kalau dia bagi tempoh mungkin dalam seminggu, kita akan nampak, kita akan perhatikan apa yang berlaku ialah kemungkinan pokok yang disirami akan subur. Subur yang disiram dan menerima cahaya matahari ini subur. Manakala pokok yang Q ni walaupun disiram tetapi tak dapat cahaya matahari, dia akan layu ataupun mati. Okey. Okey, tu contoh 2. Contoh ketiga, pasu. Contohnya pasu A, pasu B. Okey, pasu A, pasu B. Okey, bilangan pokok kita tengok PM dia adalah bilangan pokok. Pokok pasu A ada 6. Jadi pokok pasu B ada 3. Jadi PM-nya ialah bilangan anak pokok. Bilangan. Bilangan. Okey, jadi apa yang TPG dia apabila bergerak balas? Kita contohnya seminggu, kita nak tengok tinggi anak pokok. Sebab apa? Sebab pokok A kita tengok dia 6 anak pokok. Manakala pokok B dia 3. Tetapi kemungkinan mereka hidup ni tak sama. Mereka ni dalam pokok A mereka nak berebut nutrien. Mereka nak berebut cahaya matahari. Cahaya matahari nak berebut makanan, nak berebut nutrien, nak berebut ruang, nak berebut berbanding dengan pokok B dia selesa. 3 pokok ni. Jadi kemungkinan pokok B kita tengok kalau dua-dua disiram walaupun disiram dua-dua dengan cahaya disiram dengan air, kemungkinan pokok dalam pasu B ni dia saiznya lebih tinggi. Jadi kita boleh katakan objek dia anak pokok. Apa yang diperhatikan? Anak pokok. Tinggi anak pokok. Tinggi anak pokok. Okey. Itu contoh gambar rajah yang ada maklumat. Okey, kemudian kita bagi contoh bentuk jadual. Jadual ada 3 yang cikgu terangkan minggu lepas mengenai dalam pembelian manipulasi. Ada 3 jenis. Satu jadual menegak. Kalau jadual menegak ni, sebelah kiri dia sudah pasti pembeli buah manipulasi. Dia macam abang long. Abang long ni dia akan mempengaruhi abang ngah dia, adik ngah dia. Adik dia, abang ngah dia lah. Jadi dia akan pengaruh abang ngah dia. Jadi inilah PG dia. Jadual lah dalam bentuk jadual. Yang ni PM. Jadual lah. Kiri tu mesti PM, pembeli manipulasi. Dan kanan dia mestilah pembeli buah gerak balas. Okey, ni itu jadual menegak. Sekarang jadual melintang. Atas abang long dia, PM dia. Bawah ni PG dia. Mesti abang long dia. Abang long dia duduk atas. Abangannya duduk bawah PG dia. Isi padu air dia. Isi padu air dia. Gerak balas. Pembeli gerak balas. Kemudian untuk jadual yang mempunyai 3 maklumat ni, selalunya yang hujung sekali pembeli ubah bergerak balas. Bilangan hari lah bilangan hari inilah pembeli ubah bergerak balas. Okey, itu dalam bentuk jadual. Kita beri contoh. Okey, jadual. Macam biasalah, cikgu dah abang kalau belah kiri ni mestilah PM jadualnya. Bentuk jadual belah ni PG. Masa PG pembeli gerak balas. Jadual contoh 2 sama juga, ini PM. Belah kanan ni jumlah daya ni adalah PG. Okey. Untuk contoh 3, ini PM jadual ni. Yang belah kanan ni PG. Contoh 4, sama juga. Ini PM. Bilangan pergerakan dada PG. Okey. Jadual melintang, atas ni PM. Ini PG. Atas, okey, yang ni PM. Ini PG, masa PG. Okey. Ni pun ni PG, ni PM, contoh 7, ni PM. Atas ni panjang bayang-bayang ni PG. Boleh gerak balas. Itu untuk jadual melintang. Okey, untuk graf senang saja, kan cikgu abang bentuk graf minggu lepas. L bawah mestilah pembeli buah manipulasi PM. Atas yang menegak duduk diri ialah PG.
PG. Jadi bawah ni, jadi dalam contoh satu ni, bawah ni isi padu air dia PM, masa ni PG. Boleh gerak balas. Okey. Kemudian PM bawah ni ialah tahun, dan yang menegak ni ialah PG. Okey, nak. Dan contoh 3, atas ni bilangan helang PG, bawah ni ialah PM. Okey, itu contoh graf. Senang saja graf, kita nak kenal pasti ya. Nak melukis graf pun pastikan tegak tu PG. Yang tidak bawah tu ialah PM, pembuluh bah manipulasi. Yang tegak tu ialah pembuluh bah gerak balas. Okey, tu contoh graf. Contoh yang terakhir, ayat. Ayat ni kita kena baca, awak kena baca betul-betul. Selalunya maklumat pembuluh ubah bergerak balas ni dia berada selalunya dalam ayat terakhir ataupun ayat 2 ayat terakhir. Betul tak cikgu kata? Okey, cuba tengok soalan contoh satu. Sekumpulan murid menjalankan kajian tentang keperluan asas tumbuhan, pokok gemum disiram, manakala pokok Q tidak disiram. Jadi PM ni, maklumat PM kita dah dapat dah. Disiram, pokok P disiram, pokok P tidak disiram. Jadi apa dia? Kehadiran air. Kehadiran air. Jadi apa dia PG dah? PG dia kita tengok PG dia keadaan pokok disiram. Keadaan pokok diperhatikan. Keadaan pokok selepas seminggu diperhatikan. Inilah keyword dia, diperhatikan. Kan cikgu dah abang dah sebelum ni, apa dia pembuluh ubah bergerak balas, apa yang diperhatikan, apa yang diukur, apa yang dilihat. Jadi diperhatikanlah. Jadi ini dah terus terang keyword ataupun kata kunci untuk pembuluh ubah bergerak balas. Jadi kita boleh tulis sini, pembuluh ubah bergerak balas dia ialah keadaan pokok. Okey. Kemudian contoh 2. Rajah 2 menunjukkan satu uji kaji yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Dua tikus yang sama saiz. Yang sama saiz ni PMR. Nanti cikgu akan terangkan minggu selepas cuti persekolahan lah. Selepas cuti persekolahan cikgu terangkan apa dia PMR. Okey, hari ni cikgu fokuskan dulu ke pembuluh ubah gerak balas. Okey, keadaan dimasukkan dua tikus yang sama saiz dimasukkan ke dalam bekas X dan Y. Keadaan setiap tikus diperhatikan selepas seminggu. Okey, selalunya dalam soalan dalam soalan pembuluh bergerak balas ni, dia akan bagi keyword keadaan ataupun tempoh selepas seminggu. Selalunya penyiasatan dalam soalan dia akan kata selepas seminggu, selepas berapa jam, selepas berapa bulan ke, bergantung pada penyiasatan. Jadi keyword dia adalah keadaan untuk pembuluh gerak balas, keadaan tikus. Jadi PG dia, pembuluh gerak balas dia ialah keadaan tikus. Nanti kalau dalam pemerhatian dia ada lebih sikit. Dia kena tambah sikit. Kalau soalan pemerhatian, keadaan tikus X dan Y selepas seminggu. Contoh. Itu jawapan. Itu untuk menjawab soalan pemerhatian. Tapi untuk soalan mengenal pasti pembuluh bergerak balas yang melibatkan dua perkataan, cikgu ajak dua dululah. Iaitu parameter ataupun ciri-ciri dan dia punya objek lah. Okey. Seterusnya soalan 3. Rajah 1 menunjukkan pemerhatian terhadap pokok di dalam pasu X dan Y selepas seminggu. Selepas seminggu dia bagi tempoh dah. Selepas 2 minggu. Contohnya pasu X ada tanah kebun. Tengok pokok dia. Tinggi, paling tinggi. Pasu Y ada tanah liat, sederhana tinggi. Manakala pasu Z, tanah pasir, ada pokoknya orang kata rendah, paling rendah lah. Jadi selepas 2 minggu inilah berlaku yang diperhatikan. Jadi apa dia? PG dia, objek dia apa dia? Objek dia pokok lah. Jadi apa dia? Tinggi pokok. Tinggi pokok bergerak balas. Pokok A, pokok X, tanah kebun paling tinggi, tanah liat paling sederhana, dan Z adalah yang paling rendah. Okey, contoh 4. Contoh 4. Contoh 4. Cikgu nak tengok soalan awak. Okey, anak-anak. Yang terakhir sekali. Cawan X dan Y. Rajah 2 menunjukkan dua jenis rod yang diletakkan dalam
bekas X, dua jenis rod. Maksudnya inilah PM. Apa yang berbeza pemboleh manipulasi dia ialah iaitu jenis rod. Jadi apa yang diperhatikan selepas rod besi dimasukkan bekas X yang ada air panas dan rod kaca dalam bekas Y yang juga pun ada air panas. Jadi apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok suhu suhu rod ataupun keadaan rod. Jadi PG dia kita nak tengok suhu rod. Suhu rod ataupun keadaan bergantung pada soalan ini bergantung pada soalan lah. Keadaan rod. Keadaan rod. Suhu rod ataupun keadaan rod. Kita nak tengok sebenarnya suhu lepas kita letakkan dalam bekas air panas ni, bekas X dan Y ni, adakah rod besi lebih panas pada rod kaca ataupun rod kaca lebih panas pada rod besi? Kita tak tahu. Kita kena buat penyiasatan. Kita kena rendamkan kedua-dua rod ni dalam bekas, dalam tempoh mungkin dalam 10 minit ke, 20 minit ke ataupun setengah jam. Kita tengok yang mana lebih panas ataupun yang mana rod mana yang kurang panas. Okey. Okey, habis. Habis untuk pemboleh ubah gerak balas untuk minggu ni lah cikgu rasa. Sebab untuk pemboleh ubah dimalarkan, cikgu akan sambung selepas cuti sekolah minggu hadapan. Minggu depan kamu akan bercuti selama seminggu, tak ada kelas PDPR. Jadi cikgu akan sambung untuk adik yang punya ataupun adik dia pemboleh ubah dimalarkan bersama dengan pemerhatian ataupun inference untuk minggu selepas cuti nantilah, insyaAllah. Kalau PDPR masih berjalan lah, kita akan masuk ke pemboleh ubah dimalarkan, kemudian KPS pemerhatian dan inference, insyaAllah. Okay, kita akan tengoklah minggu lepas cuti ni macam mana. Kalau sekolah diteruskan untuk PDPR, kita akan buat secara PDPR lah, secara talian macam ni lah. Okey. Cikgu rasa setakat itulah untuk pemboleh bergerak balas. Okey, untuk soalan kuis, cikgu akan postkan link soalan kuis ni dalam grup WhatsApp awak, kelas 4EJ, kelas 5EJ dan kelas AF. Cikgu harap kamu jawablah soalan ni sebab kehadiran awak berdasarkan kepada awak mengisi soalan kuis ini. Okey nah? Okey, cikgu rasa setakat itulah untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu selepas cuti nanti. Minggu depan awak tak ada kelas, cuti seminggu, tak ada DPR. InsyaAllah kita sembung lagi lepas cuti dan cikgu harap awak duduk dalam keadaan yang cikgu harap awak buat kerja yang cikgu bagi dan jaga diri cuti ni. Jangan seronok sangat. Buat kerja yang cikgu bagi. Duduk bersama keluarga. Jaga diri. Dan tolong ibu, mak, ayah. Ibu, mak, ayah, bapa. Tolong di rumah. Okey. Cikgu rasa setakat itulah daripada hari ini daripada cikgu. Cikgu mohon ampun dan maaf jika ada keterlanjuran bahasa, terlepas cakap. Cikgu mohon 1001 kemaafan. Dan cikgu rasa setakat itulah daripada cikgu. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.